Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Semakan 2017. Okey. Alright, jadi hari ini kita sambung berkenaan dengan mikroorganisma. Kita berada pada muka surat 36. Dah macam Papa Zola. Okey, proses hidup mikroorganisma. Hari ini kita nak berkenalan ataupun kita nak tahu apa sebenarnya yang mikroorganisma ni buat lah. Kan? Dia boleh hidup ke? Dia boleh berjoging ke? Dia boleh tidur ke? Kan? Sekali kata dia pun hidup. Jom kita lihat. Mikroorganisma juga menjalankan proses hidup sama seperti benda hidup yang lain. Wow, semua sama ke? Cikgu dia kata apa? Mari kita jalankan penyiasatan untuk membuktikan mikroorganisma juga menjalankan proses hidup. Ting ting. Yang pertama, mari uji. Okey. Proses hidup mikroorganisma yang pertama, ini boleh dijalankan secara berkumpulan kerana ia juga adalah aktiviti PAK21. Aktiviti yang pertama, mikroorganisma bernafas. Tujuan dia, ini eksperimen lah senang kata, membuktikan yang mikroorganisma ni bernafas. Macam mana kita nak tengok? Kita pegang dada dia. In, out. Tak boleh kan? Jadi macam mana? Adakah mikroorganisma bernafas? Betul ke? Ya, jadi jom kita lihat. Alat dan bahannya, kita gunakan gula, yeast, air suam, belon, bika, sudu besar, sudu kecil, botol plastik, benang, pembaris dan corong turas. Nak buat macam mana? Langkah-langkah dia yang pertama. Okey, sukat air suam sebanyak 200 ml. 200 ml tu kan, tahu kan? Dia pakai bika lah kan. Sukat mesti pakai bika. Kemudian tuang ke dalam botol plastik. Air suam. Okey, air suam. Kemudian yang kedua, kemudian masukkan 2 sudu besar gula, tahu gula yang sedap tu kan, dan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol dengan menggunakan corong turas. Nampak tak? Dia punya pergerakan dia, okay, mesti dengan perkara yang betul lah. Maksudnya kalau kita nak sukat air suam, mesti gunakan bika. Kemudian masa kita nak masukkan gula atau yeast, kita mesti gunakan corong turas. Kita nak elak dia terkeluar ke tepi kan. Ini namanya kemahiran manipulatif. Alright. Okay, nombor 3. Pasangkan belon pada botol seperti dalam gambar. Kemudian kita goncangkan botol. Goyang-goyang, goyang-goyang. Macam buat susu anak pula. Okay. Kita goncangkan. Lepas tu nak buat apa? Ini merangkumi 3.1/3. Okay. Muka surat 37. Sambungan dia. Yang kelima. Secara bergilir, rekodkan ukur lilit belon setiap 10 minit selama 30 minit. Okey, maksudnya kita ukur pakai apa ukur lilit tu? Pakai pembaris. Ini pun kemahiran manipulatif juga. Walaupun eksperimen ni ringkas, tapi ya Allah, dia punya kemahiran dia banyak. Nak ukur belon punya lilit tu kenalah pakai apa? Pakai benang dan pembaris. Okey, kita ukur lilit dia. Kita potong benang tu, lepas tu kita letakkan. Lepas tu nanti setiap 30 minit, setiap 10 minit kan? Minit ke-10, minit ke-20 kita buat lagi lilitan, kita potong. Okey, minit ke-30 kita buat lagi lilitan dan kita potong. Kemudian kita catatkan pemerhatian kamu dalam jadual. Maksudnya PB lah, pembuluh ubah bergerak balas tu kan. Kita catatkan dalam jadual. Kita buatlah jadual. Mula jadi yang kita catatkan tu adalah pembuluh ubah bergerak balas. Jadi persembahan yang keenam, persembahkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Maksudnya bila dah 30 minit tu kita ambil data, kita bagi tahulah makin besar ke belon ni, makin kecil ke sama je ke, apa jadi kan. Okay, soalan yang akan keluar nanti bila dah buat aktiviti ni, apakah yang dapat kamu perhatikan pada ukur lilit belon? Jadi kena buat eksperimen dia dulu. Yang saya jawab ni belum tentu betul tau. Yang saya jawab ni berdasarkan pengalaman saya. Okay, yang pertama saya jawab ukur lilit belon semakin bertambah apabila masa bertambah. Dah macam KPS, kemahiran persaingan apa? Menggunakan perhubungan ruang dan masa kan. Semakin bertambah masa, semakin bertambah ukur lilit belon tu. Betul lah kan? Tengok tak percaya buat eksperimen ni. Yang kedua, berikan inference kamu tentang pemerhatian tersebut. Inference apa? Inference adalah sebab daripada pemerhatian. Betul lah tu, lepas dia tanya pemerhatian, dia tanya inference kan. Jadi pemerhatian inference dia kenapa dia makin besar? Bagi pendapat saya, kerana apa? Kerana terdapat gas yang keluar. Kerana terdapat gas yang keluar daripada larutan, daripada campuran tadi tu kan. Gula dengan yeast tadi. Kerana terdapat gas yang keluar daripada sebatian atau campuran tersebut. Saya jawab macam tu je lah kalau saya. Gas apa? Mungkin gas karbon dioksida ke, oksigen ke, nitrogen, kita tak tahu kan. Tapi yang kita nampak adalah gas kan. Jadi inference ni tak salah. Kita bagi sebab kan. Dia belum tentu betul, tapi itu adalah sebab daripada pemerhatian kita lah. Okey.
C ataupun ketiga, apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan aktiviti ini? Kalau dalam eksperimen ni, tajuk dia tadi kita nak tengok adakah yeast bernafas kan? Jadi, kesimpulan dia adalah mikroorganisma bernafas. Itu je kesimpulan dia, mikroorganisma bernafas. Jadi sebenarnya bila belon tu mengembang, sebenarnya yeast tu adalah wakil mikroorganisma dalam tu lah. Yeast tadi dia berinteraksi dengan gula tu. Gula tu kan kalau tak silap saya sebagai sumber makanan dia. Okay, air suam. Kenapa air suam? Supaya air tu dia dapat bergabung lah, supaya yeast tu dapatlah kita sebatikan dengan gula. Pada pendapat saya lah, sebab saya macam pernah terbaca dulu. Dan kenapa air suam? Sebab kalau air tu panas, nanti yeast tu mati. Sebab yeast tu mikroorganisma, dia hidup. Okay, dia tak boleh panas sangat. Okay? Jadi jangan panas sangat. Kemudian, jadi bila dikembang tu sebenarnya gas karbon dioksida yang terlepas tu. Macam manusia bernafas guna gas karbon dioksida kan? Kita keluarkan gas karbon dioksida, kita hembus. Kan? Jadi, yeast pun sama. Jadi bila yeast tu dikeluarkan gas karbon dioksida, maksudnya yeast tu bernafas lah. Itulah yang kita cerita dalam ni sebenarnya. Faham ke tak? Faham ke faham? Cewah. Okay. Itulah perbincangan saya. Kalau ada kesilapan apa semua, boleh komen kat bawah, betulkan, dan kita boleh bincang sama-sama. No problem, okay? Saya pun belajar juga. Okey, yang kedua, aktiviti kedua. Selain tadi kita cerita dah bukti kan, yang yeast tu bernafas. Wakil mikroorganisma kita adalah yeast, kan? Yang kedua ni adalah aktiviti dua, mikroorganisma bergerak. Okey, macam mana nak tengok mikroorganisma bergerak ni? Aktiviti ini pun boleh dijalankan secara berkumpulan. Tujuan membuktikan mikroorganisma bergerak. Berhati-hati ketika mengendalikan sisip kaca. Maksudnya kita akan tengok dekat mikroskop lah kan. Mana lagi? Bolehkah mikroorganisma bergerak? Sibuk je tanya. Jomlah buat sekali. Alat dan bahannya adalah mikroskop, penitis, slide kaca, sisip kaca, bika, piring Petri, air kolam atau air sungai. Okey, yang tadi tu watak utama dia adalah yeast. Yang ini watak utama dia yang mewakili mikroorganisma dia adalah air sungai atau air kolam tu. Sebab dekat air kolam dengan air sungai ada apa? Ada protozoa. Amoeba dengan paramecium kan? Itulah paling senang nak dapat Jadi jom kita tengok langkah-langkah dia. Langkah-langkah dia adalah sama dengan langkah tengok mikroskop Okey, jadi yang pertama, ambil sedikit air kolam atau air sungai dengan menggunakan penitis saja. Ingat, mesti guna penitis. Itu cara sains yang betul. Okey, kemahiran manipulatif tu. Titiskan air tersebut ke atas slide kaca dan tutup slide kaca dengan sisip kaca. Kemudian letakkan slide kaca di atas pentas mikroskop. Okey, pentas dia macam tu Kau jangan bayangkan pentas orang nyanyi-nyanyi lah. Dia pentas tu gitulah. Jadi kalau tak pernah tengok mikroskop, ajak cikgu tengok mikroskop. Okey. Alright, kemudian pusingkan, laraskan tombol pelaras kanta mikroskop untuk mendapatkan imej mikroorganisma yang jelas. Ini pun kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif yang kena ada. Boleh belajar dengan cikgu awak macam mana nak guna mikroskop, okey. Kemudian gerakkan slide kaca ke tengah sehingga mendapat imej mikroorganisma yang jelas. Gerakkan sampai kita nampak mikroorganisma tu daripada atas dengan jelas lah. Okay, kemudian laraskan kedudukan cermin sehingga imej mikroorganisma dapat dilihat dengan jelasnya. Jadi ada 3 benda pelarasan lah. Kita laraskan tombol pelanda tu, lepas tu sisip kaca, kemudian kita selaraskan dia punya cermin kat bawah tu. Okey, supaya kita dapat nampak dengan jelas, ikut turutan lah, ikut macam dalam arahan ni Akhirnya nanti kita akan dapat lihat. Perhatikan kedudukan mikroorganisma yang dapat dilihat. Ni contohnya. Okey. Lakarkan kedudukan mikroorganisma tersebut pada setiap minit selama 3 minit. Bincangkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Awak lukis dulu gambar ni. Misal awak buka kan, awak lukis kedudukan dia walaupun kau tak nampak benda, kau nampak hitam-hitam hijau-hijau tu kan, lukis je. Lepas tu biar sikit lama-lama. Biar lama-lama kan, dalam seminit lukis lagi. Tengok lagi lukis. Tu biar lagi seminit, lukis lagi. Nanti awak dapat tengok ada benda yang bergerak. Tadi kat sini, sekarang benda tu kat sana, sekarang benda tu kat sana. Okey. Jadi mikroorganisma bergerak ni boleh dilihat juga pada boleh tengok maklumat dia dekat QR code di bawah. Alright, jadi soalannya, yang pertama, adakah kedudukan mikroorganisma yang kamu perhatikan berubah? Jawapan dia ya lah, kan? Yang kedua, apakah kesimpulan yang dapat diperbuat berdasarkan aktiviti ini? Jawapan dia, mikroorganisma bergerak. Itu saja untuk eksperimen ringkas macam ni. Kesimpulan dia macam tu je lah, kan? Jadi gunakan cebisan kapas untuk menyerap lebihan sampel air sungai atau air kolam daripada sisip kaca. Okey, untuk memudahkan pemerhatian ke atas pergerakan mikroorganisma. Jadi yang kat tepi-tepi tu, yang lebihan tu kita kena lap lah elok-elok. Okey, supaya kita dapat tengok dengan jelas. Okey, pergerakan mikroorganisma tu tak nak mengganggu Jadi ini berangkumi 3.1.3 juga. Okey, dalam muka surat 38 ni. Okey, seterusnya satu lagi. Okey, aktiviti yang ketiga, tadi kita tahu mikroorganisma bernafas, kemudian mikroorganisma bergerak, dan yang ketiga, proses hidup dia bernafas, dia bergerak, lagi satu dia buat apa? Menyanyi.
Dia bertumbuh. Mikroorganisma bertumbuh. Benda hidup mestilah bertumbuh kan? Beranak ke? Melahirkan anak ke? Bertelur ke? Kan? Jadi jom kita tengok. Tujuan membuktikan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita tengok. Adakah berlakunya pertumbuhan pada mikroorganisma? Ada ke berlaku pertumbuhan ni? Adakah dia bergandung? Adakah dia melahirkan anak? Kan? Adakah dia bertelur? Alat dan bahan: beg plastik berzip, kantar pembesar, penyembuh air dan scraping roti, dan juga air lah. Penyembuh air tu dalam ni kena tahu air, betul tak? Kan? Ni ada langkah keselamatan kat situ. Elakkan menyentuh kulapuk roti dengan menggunakan tangan. Jangan guna tangan ya. Nanti kita takut tangan kita basah, kita sentuh bahagian yang kita tak nak pegang tu, tak masa-masa bahagian tu pula nanti dia mengganggu lah kita punya keputusan. Okay. Alright, langkah-langkah dia senang saja. Semburkan sedikit roti, sedikit air. Sembur roti macam mana? Semburkan sedikit air pada kedua-dua permukaan roti. Kan pakai spray tu kan. Jangan kau sembur sanitizer pula kat situ. Air Kalau sanitizer kan matilah kuman matilah bakteria semua kan. Okay, jadi masukkan roti ke dalam beg plastik. Kita dah sembur tadi, kita masukkan dalam beg plastik berzip. Okay, tapi kita keluarkan sedikit udara dari beg dan zipkan beg dengan kemas. Zipkan betul-betul bagi dia tertutup lah. Okay. Kemudian kita letakkan beg berisi roti di tempat gelap. Mesti kena masuk dalam tempat gelap. Contohnya di dalam almari atau di dalam laci. Jangan kau letak dekat dapur dalam peti ais. Tak boleh. Dan kau jangan juga letak dekat dapur, dekat tempat makanan. Nanti kan adik awak rembat, ambil, dia ingat roti dia makan, dia ingat nak buat sarapan. Okay? Cantik je dalam plastik kan. Okay. Jadi kemudian awak perhatikan permukaan roti mulai dari hari ke-5 hingga hari ke-7. Tunggulah dalam 5 hari hingga 7 hari. Kalau roti ni sebenarnya dia dalam seminggu tu dia tak rosak lagi. Tapi sebabkan kau spray, awak pergi spray dengan air tadi, jadi dia bolehlah berubah jadi rosak. Okay? Jadi perhatikan saiz kulapuk roti. Mula-mula awak akan nampak nanti mula kecil je, bahagian ada hijau-hijau tu kan, ataupun hitam tu kan. Kulapuk tu maksudnya benda yang hitam-hitam hijau-hijau tu, yang kalau awak zoom kan, yang saya cakap tu lah, awak zoom awak nampak kulat tu kan. Nama dia kulapuk lah. Jadi mula-mula sikit, nanti dia makin banyak. Kalau zaman sekarang nak tengok pemerhatian dia, awak ambil gambar je. Hari ke-5 cekik ambil gambar, hari ke-7 cekik ambil gambar. Gitu lagi senang kan. Pakai handphone ada padahal. Okay, jadi soalan kat sini yang pertama, apakah yang dapat diperhatikan pada permukaan roti? Permukaan roti terdapat kulapuk. Okey. Bagaimanakah perubahan saiz kulapuk dari hari ke-5 hingga hari ke-7? Jawapan dia semakin bertambah. Okey, saiz kulapuk semakin bertambah. Okey. Ketiga, apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan aktiviti ini? Jawapan dia mikroorganisma bertumbuh ke membiak tadi? Bertumbuh. Mikroorganisma bertumbuh. Maksudnya dia nak bagi tahu yang mikroorganisma ni bertumbuh, membesar kan. Tadi saya tak pasti dia bertumbuh ke membiak. Tapi kalau dalam ni dia sebut mikroorganisma bertumbuh, maksudnya makin membesar lah. Okay, membesar. Dia tak guna istilah membiak kat sini. Jadi kita ikutlah dalam buku teks kata bertumbuh, kita sebut bertumbuh lah. Okay. Alright. Jadi itulah jawapan untuk soalan 3 soalan ni. 3.1.3 muka surat 39. Okay, saya rasa sampai situ dulu. Okay, nanti pada video akan datang kita akan sambung pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kenapa mikroorganisma ni boleh tumbuh? Macam mana dia boleh tumbuh? Apakah faktor dia? Bila kita tahu faktor dia, senanglah kita nak bunuh dia. Betul tak? Sebab kita tahu dia hidup sebab apa, kita bunuhlah yang menyebabkan dia hidup tu. Jadi kalau nak tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, kita sambung muka surat 40 pada video akan datang. Okey, nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.